A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ceramah perdana, iaitu tentang keluarga cemerlang umat terbilang. Jadi dia sebenarnya nak cerita pasal keluarga, tapi tajuk tu biar lain bunyi, baiklah macam tu. Keluarga cemerlang umat terbilang, maknanya kita nak meletakkan keluarga ni keluarga yang terbaik. Kan bila cemerlang tu berjaya. Berjaya macam mana? Berjaya semua, berjaya serba-serbi dunia akhirat. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Pengerusi Cik Wazir, Tuan Cik Wazir, Cik Khuzairi, Ketua Kampung paling handal kali. Kampung Laksmana, kemain-main Laksmana semua kan. Pantang apa kan. Jadi tu. Tapi itulah kan. Terima kasih banyak kepada semua pemimpin-pemimpin yang bersekatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dari mati Allah sekalian. Bila membicarakan tentang keluarga ni, sebenarnya pembinaan keluarga ni dimulai dari tujuan asas dia. Asas dia adalah tujuan pernikahan, iaitu untuk mencapai ketenangan dan juga kebahagiaan. Tak ada siapa tu tak nak. Kadang selagi tak kahwin tu tak tenang, tak bahagia. Tapi kalau dah kahwin masih lagi tak tenang, masih lagi tak bahagia. Apa masalah lah tu kan. Sebenarnya pasangan suami isteri dia memperlengkapkan antara satu dengan yang lain, kan? Itu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, sakinah, kan? Supaya kita rasa tentram, kan? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, iaitu kasih sayang untuk memenuhi syahwat, yang memenuhi keinginan kita kepada pasangan kita. Suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Yang ni yang nak capai target umat terbilang. Terbilang ni makna terbilang boleh kira. Bila boleh kira makna tak ramai. Yang tak ramai tu yang hebat. Yang tak terbilang ramai kat jalan ni, lalu semua tak payah bilang dah. Dia lalu je, kita tak penting tu dah. Lalu dia akan lalu, hari-hari lalu, tak sesiapa orang yang letaklah. Tapi yang terbilang ni yang hebat, yang orang akan ingat dia. Kan? Dan begitu juga timbul rahmah, iaitu kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak berbatas. Dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah ada pilihan benda-benda halal, kenapa ngajar benda-benda yang haram, kan? Itu sebab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj digambarkan bagaimana orang yang beria memakan daging yang busuk, yang mentah, sedangkan daging yang dah elok masak dia tak nak jamaah. Mana apa? Dah ada bini, dah ada laki, dah lah tu. Yang pergi cari yang lambat, ada pergi jalan yang tak tahu bodoh, tak tahu arah tu apa? Kan? Mendatangkan penyakit, mendatangkan dosa. Penyakit tu penyakit apa? Penyakit dalam hati kita. Kan? Itulah dia. Suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati.
Suami isteri itu sentiasa berbincang akan perkara-perkara berkaitan dengan agama. Sentiasa bincang tentang bagaimana untuk pembentukan perkara-perkara yang baik, kan? Memahami keperluan dan kehendak masing-masing, mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Makna perjuangan kita dalam keluarga ni membentuk peribadi yang baik, akhlak yang baik. Kadang-kadang sebelum kahwin polasit perangai, tapi bila dah kahwin dia jadi elok. Sebelum kahwin tak dapat dia ke surau, tapi bila dah kahwin senang dia ke surau. Tapi ada juga sebelum kahwin rajin ke surau, dah kahwin langsung tak datang surau. Ada juga, kan? Anu Haji tu kamu tak datang, dia kahwin, bini tak lagi keluar, kan? Parah lah tu, kan? Macam mana tu? Jadi janganlah macam tu, kan? Jadi pribadi yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok Nabi macam mana, akhlak Nabi, akhlak yang baik. Tu sebab kita tak boleh terima kalau ada orang Islam, bila kita bandingkan dengan Nabi, maka dia akan jawab, aku bukan Nabi. Jangan cakap macam tu. Tujuan Nabi memaparkan salah satu Nabi ini, Nabi kongsikan. Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnah aku, KPI yang paling rendah Nabi bagi, satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Makna Nabi pesan apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kalau Nabi itu mudah memaafkan, maka kita pun jadi orang yang mudah memaafkan. Sebab apa? Sebab nak ikut Nabi. Nabi pun maafkan umat dia. Apa salah kau pula tak boleh? Itu Nabi, aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, Nabi kau cik hati, kan? Kau cik hati Nabi, sampai hati kau cakap macam tu, masuk kau ke dunia. Aku tak ada maksud apa-apa Rasulullah. Rasulullah tanya kita balik, apa kita nak jawab? Malu gitu, kan? Dan memahami keperluan masing-masing, membentuk pribadi yang baik. Amanah ini akan mendidik suami isteri lebih bertakwa, lebih ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab buat majlis ilmu malam ni, salah satu sebab, kan? Supaya ingat Allah banyak-banyak. Bila datang dengar penceramah, tak kira lah penceramah mana pun datang, bila kita dengar, betul lah dia cakap, dan tak nak buat macam tu lagi dah. Betul lah dia cakap macam tu. Aduh, akulah tu dalam hati. Langsung jadi baik. Keluar ya, turun tangga surau ni, langsung baik pakai balik. Tapi datang dia surau, elok dah balik. Keluar baik pakai balik. Jadi kena selalu datang. Dia tak berubah dengan sekali ya. Kan? Jadi itu sebabnya. Sebabnya kita kena lazimkan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Nampak kawan kita tengah nak memperbetulkan, jangan kita sindir dia. Selama ni tak pernah nampak muka kat surau. Tiba-tiba time Samsul debat anda, dia pun datang. Dia duduk jauh, ke pintu, ke tiang duduk, kan? Janganlah kita sound dia, kau apa hal tiba-tiba datang? Jangan macam tu. Langsung melawat kawan tu kat tangga, langsung balik. Kan? Bila datang sono, tengok ke sahabat-sahabat datang, sebab ini rumah Allah, bukan rumah kita. Dan bila siapa-siapa datang pun kita raikan, kita alu-alukan. Kan? Mungkin barangkali disebabkan dia datang malam ni dengan Samsul debat cakap, langsung dia datang lagi lepas ni, mana tahu. Kan? Janganlah sebab malam ni. Itu sebab saya pesan ke semua, jangan pilih penceramah. Ya, jangan pilih penceramah. Datanglah. Lagi lama kitab yang dibawa oleh penceramah tu, kan? Lagi boring, lagi bosan pahala. Ya, belajar tafsir, belajar ni alah leceh lah. Sebab leceh itulah kau nak belajar.
kan? Besok sampai satu tahap orang tanya, ni tak tahu, ni tak tahu, tu tak tahu, ni tak tahu. Bangang betul. Akhirat sok, kenapa kau tak tahu? Kenapa kau tak belajar? Aku tak ada peluang. Mana boleh tak ada peluang? Dah buat program setiap malam, kau tak datang, macam mana cakap tak ada peluang? Itu saya nak cek dah. Bukan main tinggi semangat keperwiraan dekat kampung Laksamana. Takkan majlis ilmu tak boleh datang. Macam tu lah kira ni. Itu sebabnya Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Pahala semua ni, walaupun tidur. Salah. Macam mana tak tidur? Aircon mana pun, kipas semua pasang, kapet tobal. Dia dah terbayang, kau dapat baring, sadap betul. Lepas tu dia tinjau, untunglah dia kek tiang. Dan tak dapat tiang. Dah. Itu semua cakap-cakap dalam hati kan. Tapi sebenarnya itulah dia kelebihan tentang majlis ilmu kan. Dan begitu juga kan, kunci dalam nak membahagiakan keluarga, suami isteri harus memberikan perhatian yang tinggi agar mampu membawa kejayaan dunia dan akhirat kepada semua anggota keluarganya. Kerana Muslim berorientasikan ukhrawi akhirat, kerana memiliki matlamat meraih syurga dan redha Allah meskipun dalam musibah. Datang banjir, datang apa macam-macam masalah, tapi disebabkan ingat daripada Allah, maka dia bimbing keluarga dia. Ini dia yang mengacau. Dia sebagai ketua keluarga, dia lah yang mengacau. Macam mana lah hidup kami ni, teruklah kami. Jangan mengalah. Ketua keluarga hulu balang, kalau cari jalan untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Tahu mana, macam mana nak buat, mana bantuan nak apa, macam mana nak diusahakan, cari jalan. Jumpa pengurusi surau, tengok apa jalan boleh kita cari. Macam tu lah, kan. Ni bulan 40 dah naik bendera putih je, no? Kan? Besok saya tahu pasal bendera putih ni, ramai orang marah saya. Saya kata, isu bendera putih tak patut timbul pada saya. Sebab bendera putih ni, saya fikirlah kalau kita ketua keluarga kita nak naik bendera putih, apa anak-anak kita fikir? Apa? Belum 40 dah surrender. Contohlah. Dan saya difahamkan bendera putih tak ada kat kampung Laksamana. Ya, naik kawi kata. Podang samurai semua naik. Maksud senang ya nak selesai masalah isu bendera putih ni. Kalau susah macam mana? Pemimpin-pemimpin tempatan, ketua kampung, pengurusi KRT, ketua lorong main peranan. Bila orang tanya, ada tak tempat-tempat yang boleh kita bantu? Dekat taman ni ada tak boleh kita bantu? Oh, dalam taman perumahan ni ada 15 ibu tunggal. Kita ada 25 orang anak yatim. Kita ada 6 isi rumah yang hilang pekerjaan. Okay. Ada dah tempat nak tolong. Maklumat tu kena ada. Ni tanya orang kata kampung. Bukan kata kampung sinilah, tapi lain. Macam mana maklumat ni? Ada apa-apa boleh bantu? Nanti saya semak lah. Apa kau jual kau 2-3 tahun ni? Mana contohlah. Selesai. Tak perlu naik bendera putih. Tahu bantuan dah sampai. Seingat saya dulu, emak saya, nenek saya dulu bantuan untuk ibu tunggal, nenek saya ibu tunggal. Dapat bantuan orang masjid datang, tak perlu dah naik, tolong, tak nak. Itulah contoh dia. Mainkan peranan. Dan bila pemimpin-pemimpin di peringkat yang lebih tinggi main peranan, tak sepatutnya meluluskan projek-projek yang bersifat mega, tapi longkang masih lagi bosa-bosa kangkang kau. Macam mana nak tampung air banyak tu? Maka berlakulah banjir kilat. Banjir kilat ni banjir yang bukan disebabkan oleh apa, tapi disebabkan faktor saliran yang gagal menampung. Kan? Itu contoh lah kan, bagi contoh. Jadi macam tu juga dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita kena fikir apa masalah-masalah sekarang. Anak ramai contoh. Anak kita ramai ni, kita kena strategi. Makan jangan banyak. Mana dengan isteri bincang ni? Mu tak dapat, dia nak membalun ayam setiap hari mahal teh. Apa
Apa dia nak beli? Ikan macam mana? Kita kena buat macam mana? Lauk penjimatan. Bagi tahu isteri. Isteri pun kena faham. Kejap lagi saya akan contoh tu. Isteri kena faham dan redha dengan kedudukan keuangan suami dia. Jangan minta lebih daripada apa yang sepatutnya. Kan? Kok suami tu memang banyak duit, tak apalah. Nah, duit belanja pergi pasar. 5,000 bagi. Pasal apa kau bagi tu? Kan? Perempuan dapat duit 5,000 pergi pasar, semangat. Semangat membara Faizal Tahir. Apa dia nak beli ni? Kan? Jadi itu dia. Jadi kejayaan dunia akhirat ni Allah Ta'ala dah gambarkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Dunia ke akhirat? Kau jaga akhirat, dunia pun dapat. Kau jaga dunia tak dapat semua, akhirat langsung tak dapat. Gilek, pocik, apa tak dapat. Jadi mana nak? Kau jaga akhirat. Kau jaga akhirat semayang, hati tenang, anak belajar, hati torang belajar, elok, dapat result peso bagus. Kan betul? Kau jaga akhiratnya pasal? Ini kau belajar rajin, besok senang jadi kayu. Dah kayu dipijak mak ayah, kau bodoh. Itu sebab jangan ajak anak keluarga kita ini tentang kayu. Sebab akhirnya nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ajarlah anak isteri keluarga kita tentang bahagia. Kerana bahagialah yang akan memberikan segalanya untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari segi material, ya, tetapi menilai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Kehidupan yang mementingkan kebendaan, hiburan, kebebasan sosial tanpa terikat batasan syariah pasti akan menimbulkan masalah. Kebendaan, ya, daripada kecil aja anak. Ajar, besok boleh jadi kayu. Sudah budak tu tak nak susah, malah ajar rajin. So kau dapat pun jadi dia jadi doktor. Tak adalah salah dah, kan? Sebab jangan lupa kalau kita belajar kitab hadis 40 tu kan, ada 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Dia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pada pertama, menuntut ilmu supaya dapat bertanding dengan orang yang handal, nak tengok siapa lagi handal. Jangan kita jadi macam tu. Macam saya ngaku saya tak pandai tu. Ni kalau orang tanya saya nak letak nama apa kat banner, saya suruh letak saudara, saya tak pernah beritahu ustaz tu. Saudara Syamsul Debat SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. Dia ada saudara. Itu pertama. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepala untuk dia. Maknanya dia nak orang hormat dia, pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia. Allahu Akbar, dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang tak pandai lagi bangga. Nak berlawan dengan grup WhatsApp, kan? Nak tunjukkan dalam tu, dia copy lah hadis ni, ada copy lah, ambil semua, tanya Haji Google. Saya nak tunjuk dia paling pandai. Saya tenang tak, saya khabar saya tak pandai. Waktu saya interview tauliah, ada satu negara itu dia tanya saya, kalau ada persoalan pasal khilaf, dia tanya ustaz, ustaz tak tahu, macam mana ustaz nak jawab? Khabar lah tak tahu kan. Dah tak tahu, jawab lah tak tahu. Imam Malik pun tanya 10, jawab 2, lagi 8 dia nak rujuk kitab balik. Tak ya pula kan, dia kata tu. Kan itu kita tak tahu, cakap tak tahu. Jangan panik-panik. Minta maaf, yang ni saya tak tahu je. Macam tu.
Dia tanya pasal ni, tanya pasal benda-benda yang teknikal, yang bukan bidang kita. Contoh orang kan, cakaplah tak tahu. Janganlah kita mana-mana. Dia doktor, tanya pasal bokam, mana tahu doktor tu. Contoh kan, dia pakar bokam, tanyalah pasal Omicron. Apa yang baru ni apa? Apa dia? Tak apa benda dah. Benda yang baru ni, yang varian yang terbaru ni lah. Florida apa? Macam tu lah lebih kurang bunyi. Sampai saya sebut tu. Kan? Kan macam tu. Hari-hari meningkat bang, tak salah kau cakap orang negara. Hari-hari meningkat. Memang orang meningkat. Tapi betul, sebenarnya satu perkara ikhtiar gitu. Kan? Ikhtiar gitu. Dan kebahagiaan juga, itu cakap tadi, kalau kebenaran bersosial, kita takkan bahagia. Poning kepala. Kan? Yalah, cuba tengok orang luar negara tu kan. Orang luar negara tu, kalau dia susah hati, apa dia buat? Taman tema. Dia wujudkan taman tema, naik apa-apa, roller coaster, berjoget-joget. Tak ada selesai masalah tu lah. Ya. Tiba-tiba orang Malaysia dengan mak ikutlah. Buat ke Jepun tu, dia buat pusat karaoke. Apa sebab? Sebab dia orang stres bekerja. Bila dia stres kerja balik, dia akan masuk pusat karaoke tu, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Dia pilih lagu tak tahu, dia berlasah, dia pun dah happy, dia pun keluar. Masalah tak selesai. Itu tujuan dia wujudkan pusat karaoke. Tiba-tiba kat Malaysia buat pertandingan karaoke. Mana Johan Selayang tu paling tension kat Selayang. Dia memang ikut-ikut, tapi tak faham apa benda kan. Nampak tak? Apa tahu benar nak wujudkan taman tema semua kan? Kebenaran, hiburan, kebebasan sosial, semua nak bebas. Oh, saya nak macam ni, itu hak saya, dia kata. Orang perempuan masih dapat hak sama rata. Kan? Adalah hak masing-masing, mana boleh sama rata. Kan? Mana boleh sama rata. Oh, tak boleh dah. Orang perempuan, orang lelaki, tak ada lagi dah toilet lagi perempuan, sama rata. Macam kencing sesama. Sos bola macam ni, macam puan ni. Mana boleh? Adalah batasan kan? Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah. Dah morning. Lelaki dah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk nak buang senapang. Tak faham boleh dah. Elok kan kelai pakai jubah, depan Kaabah pakai telokong, tak apa ni gitu. Bukan orang Malaysia, orang Thailand ke orang Australia macam tu. Siap cabar, tak ada apa-apa jadi pun. Tak ada apa-apa jadi, satu dunia dapat. Kan? Dengan Malaysia pun dapat. Orang Malaysia ni pula bukan dapat sebetulnya, bukan boleh dapat peluang sikit. Dapat peluang sikit, semua mengelintat macam apa bondo tu. Tak cukup tanah nak cuti, tak cukup air nak berendam. Kat Kuala Langat tu ramai kat laut tu. Tak macam mana nak mandi, dah orang kat laut tu. Macam mana kau nak mandi? Janganlah halang kami bertemu dengan kedua ibu bapa kami. Tolonglah benarkan kami rentas negeri je. Boleh konten negeri pula, semua pilihan kahwin lah. Dah semua mak ayah pilihan kahwin mahal. So mahal siakap tu. Nah, ni contoh. Tak, ni cerita betul. Orang Malaysia ni bagi boti, dia nak satu badan, bukan pohon gitu. Dia cerita betul. Saya berbual dengan orang Melbourne kan, tanya dia macam mana kes kat sana. Ni cerita ni
tahun lepas, sebelum puasa tahun lepas. Saya tanya, macam mana kes kat Melbourne tak? Kita orang baru-baru ni teruk. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Tiba-tiba 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. Apa saya nak jawab? Saya jawablah, kita orang 5-6 hari, kalau kita ni 5-6 ribu okey ke? Dia 3 boleh, kita 5-6 ribu masa tu. Itu sebab tuan-tuan berjaga-jaga. Kita menuju kepada endemik betul, tapi kita belum sampai lagi. Itu memang dah masak, dah marah dah kan. Semua dah marah dah. Sangkakan 2, rupanya 3. Tiba-tiba 4. Tak cukup 3, 4. Bukan cerita Abang Jamil, cerita dos. Kan? Macam mana? Ya, ambil je lah tuan-tuan. Mana boleh ambil? Kalau kerajaan pemerintah kata ambil, elok ambil lah. Tak susah. Jangan terpanik-panik. Kan? Kehidupan yang mementingkan kebenaran, hiburan pasti menimbulkan masalah. Tapi bukan bermakna keluarga Muslim tidak perlu memiliki prasarana fizikal yang baik. Tak adalah makna kita duduk dalam hutan, duduk dalam pondok, duduk susah. Tak. Kan? Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah memiliki rumah yang baik, kenderaan yang baik, dan isteri yang baik atau solehah. Maknanya rumah yang baik itu pun elok. Jangan ini semua dunia ni diruntuh banglo tu. Pasang kanopi, duduk dalam tu. Tak ada lah tu. Kan? Setiap anggota keluarga mengetahui cinta sejati. Cinta apa? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa. Itulah lebih kurang. Dan tak mesti nyanyi kan, dah bertambah lah seorang pencamat nyanyi kan. Itulah. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada ummah, cinta pada ibu bapa, cinta pada kecemerlangan. Kita nakkan kejayaan. Seronok orang Islam kaya, seronok orang Islam berjaya. Ini orang Islam kaya, kau jam nak kena tangkap. Islam kaya, tak ada, tak mana dicuri duit tu. Wih, bini lawa, weh. Eloklah bini lawa. Yang kau bangih apa? Dia mana bangih? Bini tak lawa. Bini kau pun lawa. Cuma makin lama makin tak lawa. Apa sebabnya? Kau tak boleh elok. Betul tak perempuan? Betul tak? Boleh elok. Lawa lah dia. Kan? Makin lama makin kembang ya, Ustaz. Kembang ini maksudnya bini kita cukup makan. Eloklah bini kita kembang, peluk sadap. Semua penuh ya. Ini kuih ini lelek. Nah. Nikmat. Kan? Biarlah suami kita tu jangan komplain, laki setau Ustaz. Nampak tak jaga badan, makin handsome. Sekarang paut macam labu sayur. Sadap kau membalun laki kau. Menurut kajian, lebih 90% lelaki yang mempunyai roy romantik. Roy itu adalah boroy. Dia sambil dia bergurau, dia kek gurau sambil dia pegang paut dia. Eloklah tu lelaki tu, badan dia besar sikit. Lelaki kita kurus, handsome pun pening kepala, kan? Dia naik motor, orang lain dah tak jadi kerja. Orang tengah minum, tengah bancuh air, bertumpah air. Kan? Eloklah tu. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Nilofa. Syukur sebab tutup lampu sama. Tanya piuris tu, tutup lampu menyala ke muka Nilofa? Tak ada, sama kalau kan? Ya, betul. Ya, maknanya kebahagiaan berumah yang baik, kenderaan yang baik, isteri yang baik dan solehah. Tu dia.
Cinta tertinggi setiap mukmin adalah kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Setelah itu barulah cinta pada ibu bapa, suami, isteri, anak, saudara seiman, seagama dan lain-lain lagi. Firman Allah SWT, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Sayang Allah dulu. Yang sayang Allah, contoh kita tengok contoh. Bila orang tu ditimpa musibah, hanyut harta benda dia, habis rumah dia mampu kita senyum nak baik macam mana? Sahabat-sahabat pun ramai yang kena terima lah. Semuanya bukan milik kita, semua milik Allah. Semalam pada malam tahun baru, saya, Dr. Izzahari, Ustaz Haslin dan juga Ustaz Abdullah Khairi, kami berforum. Tajuk dia malam tu, mana milik kita? Mana milik kita? Cuba pandang milik, mana milik kita? Kalau saya tanya kan, jam tu siapa punya? Kita tanya, Dik, jam tu siapa punya? Dia akan jawab, saya punya. Ya, kau kita punya. Kita katakan, kita tanya, jam ni siapa punya? Saya punya lah. Saya nak tanya, tangan tu siapa punya? Tangan Allah punya. Tangan Allah punya, macam mana yang letak kat tangan tu boleh kata kita punya? Habis tuan-tuan, apa benda pun kita tak ada sebenarnya. Orang yang duduk kat Kelantan, tanya siapa yang kampung Kelantan? Kata, siapa Kelantan kampung ni? Kata, Kelantan. Tak ada lah yang ngaku tu. Ada sore. Daripada Kelantan. Tanya. Banjir tiap-tiap tahun. Dah biasa. Sampai ke bumbung. Relax tu sebab dia orang tak ada. Dalam rumah pun kadang-kadang tak ada. Dia letak barang banyak-banyak sangat pun. Tak ada dia heran pun. Bila banjir, air naik, relax, dia duduk dekat atas bumbung sokok, tunggu bantuan sampai, relax. Tiba-tiba ke batu kif, air baru pakai koting, tak ada bantuan. Betul tak cakap ni? Tu sebab saya kata kan, kita kena banding. Tu sebab Nabi ajar kita, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kita mungkin rumah kita tenggelam, harta kita hanyut, tapi kita masih ada simpanan. Mungkin kita masih ada kerja. Kita masih ada kerja, dapat cuti seminggu, 2 minggu, settlekan masalah rumah. Kita masih boleh kerja macam biasa, dapat gaji macam biasa untuk mulakan balik. Tapi ada orang yang langsung tak boleh nak buat apa-apa. Betul. Saya pergi ke Ulu Langat, tengok yang kat Taman Si Muda, kesan, ya Allah, saya tak tahu lah. Saya tengok orang tu cedok masuk dalam dulang nak buang lumpur. Allah, bukan sikit-sikit kan. Baik mata memandang, baik lagi bahu memikul. Ni saya nak pesan pada sukarelawan yang boleh tolong, tolonglah betul-betul. Saya tahu ada yang tolong, tapi ramai sukarelawan yang pergi sana ambil gambar. Kau main ni, kau membalun mentari ke dalam TikTok, kau membalun pemimpin-pemimpin, kau membalun orang, tapi rupa sukarelawan pun berapa ramai, berbas-bas datang, tapi bukan semua yang tolong. Ini saya jumpa dekat Taman Sinanding Langat tu cerita. Dia kata apa? Yang datang macam mana? Datang, ada apa-apa boleh saya tolong? Ada ni, boleh tak tolong kita nak angkat barang? Oh tak, kami cuci. Tak, apa tolong macam tu? Tak, ni cerita betul. Dan lepas tu kalau betul lah, saya pesan pada semua NGO nak tolong, pergi sana tanya apa keperluan dia. Bukan main bagi kain dalam kuyak, apa warna baju lama yang kau tak nak, kau bagi ke orang. Tanya dia nak apa, baru betul tolong. Kan? Boreh pun dia tak nak, boreh dah banyak. Toto, sampai kan boleh buat lah perniagaan toto. Bagi toto, bagi bantal, bagi berangkat. Tapi dia nak apa? Tu sebab saya tu sebelum pergi saya tanya dulu, dia nak apa? Dia nak blender dengan proses apa, food processor. Carilah, pula mana, bagilah apa yang boleh bagi. Sebab mana yang memang dia perlukan masa tu. Sebab dia kata barang lain semua dah banyak. Rice cooker pun tak nak. Sebab dah ada yang bagi. Macam tu lah. Kan? Itu ayat apa? Bagi untuk, ayat dah sombong ke kau. Kau pun dapat duit pada orang, memokak kau. Kan?
Tapi bukan senang tuan-tuan, nak tembak bekas ulet tu bukan senang. Yang tembak bekas tai cicak bukan senang tu. Tak, ni contoh. Dengan itu suara tuan-tuan. Dia salah hari bulan tuan-tuan, macam mana? Allah, tu sebabnya hari ni, tu sebab saya kata kan, saya kena tahu lah benda ni. Saya kena tahu. Saya tanya kan, itu satu tanda atau penyakit masyarakat kita hari ni. Saya nak tanya, bahagia letak ke mana? Nak tanya orang perempuan, bahagia ke mana letak? Bahagia letak ke mana perempuan? Ke mana? Hati. Hati. Semua jawab hati. Tapi yang menyebabkan lelaki tak bahagia hari ni, sebabkan orang perempuan ramai meletakkan bahagia ke mata tu. Mata tu tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Lelaki pun sama lah, maka tu perempuan ni, tak maaf perempuannya marah, lelaki pun sama. Maksudnya apa? Kita rasa bahagia bila dapat kongsi dalam media sosial. Kenapa? Apa sebab? Dulu ingat zaman Kodak Fuji dulu ambil gambar, adakah bila dah cuci gambar lepas 3 hari gambar yang jadi tu semua kau tampal kayak papan kenyataan surau biar semua orang boleh tengok? Ada tak? Tak ada. Masuk dalam album, tengok sama keluarga. Simpan untuk keluarga, sudahlah. Oh, ni jangan makan dulu, jangan makan dulu. Nak kena tunjuk apa benda yang kau belasah, kau terdarah gitu, tunjuk ke orang. Ayam cincang. Ke bawah kan. Saya duduk minum situ tadi. Tak payahlah kau tunjuk. Nak tunjuk, kalau nak tahu promote kan kedai itu tak apa lagi. Ni nak tunjuk ke orang tengah sedih ni. Ada orang makanan tak ada ni. Bayangkan Nabi ajar tentang adab kejiranan. Kita dapat makanan bungkus. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, suruhkan jangan bagi jiran nampak. Nabi ajar dah tu. Kalau anak kamu bagi makan buah, jangan dia makan dekat depan rumah. Takut anak jiran nampak, anak jiran pun nak makan dekat dalam rumah. Macam tu lah Nabi ajar. Tiba-tiba kita bukan depan rumah, satu dunia kau tunjuk makanan kau. Macam mana cerita tu? Adakah bila kau tak dapat tunjuk muka keluarga kau tu dekat dunia, maka kau tak bahagia? Kenapa jadi macam tu? Apa pasal? Betul tak? Lepas tu kau nak marah suami. Tak ada pun gambar berdua hari ni. Ada kau nak marah. Jomlah, orang semua ambil gambar. Kita tak ada pun ambil gambar. Tengok. Adakah itu ukuran dia? Ya. Tak, ni pesanan saya lah. Orang sini tak macam tu. Sini keturunan Laksmana. Dan lain kan. Kami yang penting perjuangan Ustaz. Bukan itu kociknya hal kan. Kan? Jadi makna jangan sampai kita sayang pada benda-benda ni lebih daripada sayang pada Allah dan Rasul. Kan? Kesalehan dan dekatnya seseorang pada Allah akan mempengaruhi besarnya cinta suami isteri. Jika Allah telah mencintai kita, maka kita akan dicintai oleh segenap makhluk dengan izinnya. Kadar cinta suami isteri bergantung kepada nilai ibadah dan keimanan pasangannya. Cinta yang tidak didirikan di atas dasar mahabbatullah hanya akan menjerumuskan kita ke dasar jurang kelalaian dan kehinaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Ada hak dia. Itu sebab dalam khutbah terakhir Nabi kata apa? Seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, maka isteri kamu juga punya hak atas kamu. Termasuklah memberikan nafkah. Itu sebab orang lelaki nak kahwin, fikir dulu. Kau bila kau dah kahwin, kau kena utamakan isteri lebih daripada mak kau. Kau faham? Dalam bab nafkah lah. Dalam bab nafkah. Itu sebab lelaki terfikir, dia perempuan ni boleh tak bagi. Aku ni pendapatan tak tinggi. Kalau kahwin dengan aku besok,
Aku pun nak tolong mak aku ni, dia sanggup tak terima benda tu? Kena tanya perempuan tu. Sebab perempuan dia kalau dia nak hak dia, berdosa orang lelaki tak bagi. Orang lelaki kena ingat. Nak dapat perempuan yang faham ni susah. Bukan semua orang boleh kahwin dengan orang Laksmana ni. Kan? Yang berjuang kan? Kena faham lah. Nak jadi isteri askar, kena faham lah. Cuti dia jarang-jarang kan? Lepas tu dia ada banyak tugas-tugas yang rasmi. Dia sampaikan dia tak boleh bercuti, dia tak boleh balik kampung. Kena faham. Macam tu lah. Bila kita faham akan keadaan itu, baru boleh reda. Dan boleh reda, baru boleh bahagia. Macam tu lah. Kan? Macam saya lah. Abang ni ceramah, yang bini saya kat ceramah, tak habis-habis kan? Ceramah pagi, petang ceramah, malam. Yang online, physical. Semalam rawang, malam ni selayang. Besok pun ada lagi, lepas esok lusuh, Perak pula, pagi, Ipoh sampai ke malam. Ceramah. Saya kata, abang ceramah agak dalam 3-4 tahun, kau 5 tahun lagi ke? Lepas tu so, kalau abang ke rumah hari-hari, kau tengok kau muntah, muka abang juga. Kan? Susah. Orang perempuan ni kadang-kadang tu payah. Orang lain tu semua cuti. Abang tu kerja. Dia orang perempuan kalau cakap panjang muncul je. Kerja. Cuti lah sikit. Laki pun dah paning kepala. Dan suruh ambil cuti. 2 minggu ambil cuti. Makan, tidur, nonton, terdarah, butuh. Makan, terdarah, butuh. Abang ni tidur. Tak kerja. Tengok soalan ni. Abang cuti. Lama cuti. Cuti ke berhenti? Tengok. Bodoh kau mulut kau ni. Ayah betul. Bulan puasa. Bulan puasa dia pergi semayang. Malam tu lambat sikit balik. Join tadarus. Lambat balik. Mana? Abang ngaji tu. Ngaji ke kena kopi? Percaya mana mulut tu. Besok tu lepas maghrib dah balik. Tak ada dia nak tarawih kat rumah sonang. Dia memokak lepas maghrib dia dah balik. Lepas maghrib balik. Orang balik bang, tak semayang tu. Tengok mulut tu. Tak semayang tu. Aduh, ya bodoh yang tak bodoh kat lelaki tu. Bukan orang sini tau. Sini saya dah cek tak ada macam tu di tempat lain. Bukan kampung Laksmana tu, ni kampung bendahara. Ada kampung bendahara macam mana? Oh tak, bendahara pun tak. Ada pula kampung apa lagi? Kampung apa? Temanggung tak? Ada ya. La ilaha illallah, habis batu pangkat cuma ambil. Oh alah. Maknanya semua pangkat-pangkat tu ada lah. Okey. Kampung Sultan dah. Oh tak ada. Belum ada oleh dah. Okey lah. Ni kampung lain lah. Okey, Uganda lah. Saling memberikan. Jadikan rumah tangga sebagai tempat kita membentuk generasi akan datang. Suami hidupkan semangat memahami agama sehingga isteri dan anak-anak sebagai cinta kepada agama. Kan? Allah dan Rasulnya. Inilah akan menghidupkan cahaya hati anggota keluarga sehingga perbuatannya sesuai dengan syariat Allah. Saling bagi nasihat, kebenaran, kesabaran, pujian, perhatian, doa. Tanamkan sikap percaya diri, tumbuh dari iman kepada Allah, kasih sayang, kemesraan, saling menghormati antara anggota keluarga dan suasana tauhid. Orang tua menjadi pendengar yang bijak dan menjadi curahan kan, hati anak-anak. Orang tua bersikap terbuka menerima kritikan anak. Tu satu lagi. Orang tua boleh tak terima kritikan anak-anak. Abah yang semayang, Allah, nak masuk sekolah tahfiz. Abah Fatihah, Abah tak betul, kau diam. Abah tahulah, kau ustaz kau lain, ustaz Abah lain. Tengok tu. Alhamdulillah. Ada baca. Anak tak ubah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau tu yang salah. Masalah kan. Macam tu. Yang ego. Kan? Iya, betul kan. Bukan senang tu kan. Kadang-kadang ngajar anak orang boleh sabar. Anak sendiri tak baik sabar.
Timbul semangatlah semana. Baca elok. Mana panjang, mana pendek. Tengok anak-anak kan menangis budak tu. Iyo. Kan sonang. Hari tu masa PKP tu lah baru tahu kan macam mana rasa jadi imam di rumah. Barulah ayah tu perasan banyak lagi surah dan Quran tu selain pada inna ta'ina dengan Allah. Tidak tu lah surah yang dibalun daripada mula kahwin baik ke sudah. Anak pun Bismillahirrahmanirrahim. Bila ya baca Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah. Nak dah tahu. Kau tukarlah lagu apa pun, itulah ayat baca tu kan. Kan? Tak apalah, janji jadi imam tak apa. Terbuka terima kritikan anak-anak. Anak-anak betul kan? Bah kalau abah angkat takbir tu bah tak payahlah tinggi warna bah. Itu lah. Itu abah tu bah kau tarik ke belakang lah. Oh, tarik belakang kontak pancet. Dia lupa tarik, dia balik semula. Lupa tarik. Bismillah. Allah. Tak cukup panjang tarik balik semula. Allah. Dah orang sebelah tak dapat semayang. Dia ni macam mana ni? Ada pula Allah. Bersilang ni apa hal pula? Macam tromen lah. Parah. Anak tu tahu macam mana nak tahu abah ni kan. Lepas tu dia belajar. Belajarlah kan, tanya imam macam mana ni imam betul tak saya macam ni imam. Tanyalah betul. Kau ambil takbir tu, ibu jari ni kono kat telinga. Kawan tu mangsa orang. Cuping pun tak ada. Mak kalau kita baca tahiyat tu kan, masa bila kita nak angkat jari tu, yang mak belajar bagi asyhadu an la ilaha illallah. Il tu pun naik. Oh. Tapi kan itu masa semayang kat surah Karimiyah tu kan, ada pakcik tu berpusing-pusing jari mak macam. Kau tanyalah pakcik tu, tapi mana tak mana. Kan sebab kau nak belajar tu kan, kau nak belajar. Tapi baguslah berbincang mana tu baguslah. Berbincang tentang semayang, bincang tentang bacaan kan. Berkomunikasilah antara keluarga dengan lemah lembut dan mengutamakan musyawarah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Komunikasi boleh berbentuk lisan atau bukan lisan, tingkah laku, mimik muka. Contohnya ajar bab solat. Kan Nabi ajar dalam sunat tu, dalam macam mana Nabi pesan, didiklah anak kamu untuk solat seawal usia 7 tahun. Dan kalau 10 tahun dia tak solat, maka boleh rotan dia. Tapi Nabi letakkan rotan tu langkah terakhir setelah memulakan daripada umur 7 tahun. Mesti mula 7 tahun. Macam tu. Ya. Ni abah suruh semayang, ni abah pun period tak berhenti. Abah period tak berhenti, apa je? Abah pun tak semayang. Kan pening kepala tu. Ucapkanlah salam setiap kali keluar dan masuk rumah. Berkatalah dengan ucapan yang baik, kerana akan menjadi teladan bagi keluarga. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab lama menyatakan kalau bagi salam tu, bagi salam, suami bagi salam, isteri bagi salam, suami salam, jawab salam kan, lari. Ada seekor jin yang tu, jin ni mengacau. Cik bumbung tu. Memang kita tak nampak. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Pindah-pindah ada ya, memang dia kacau rumah tangga ni. Itu sebab penting bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertempiaranlah lagi jin yang nak mengganggu rumah tangga tadi. Kan? Janganlah tahu dah. Saya jumpa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dapur ambil air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berhenti lah pergi salam pokok nombak apa ni. Tersompah kat ruang tamu. Assalamualaikum. Kacau orang tu. Masuk bilik air lah, mau buka pintu bilik air. Assalamualaikum. Parah tu abang. Kalau sampuk dah bini tak boleh tidur, tu kambil. Dia kejut lelaki, bang bangun bang, mana? Assalamualaikum. Bini bertemu. Parah tu kan. Tak adalah macam tu ya. Itu kalau macam tu jauh betul lagi jin tu kan. Kemudian
Kan? Hindari pertengkaran antara suami isteri di hadapan anak-anak. Suami isteri nak gaduh-gaduh pun tunggu dalam bilik. Sebab biasa dalam bilik gaduh tak lama. Faham? Budak-budak kau faham kau lah. Macam faham ya. Abah kau kat dalam bilik tu dia boleh main congkak, main carom. Kau faham lah maksud itu. Jadi jangan gaduh depan anak. Awak ni memang awak tak faham saya. Sudahlah awak pun sama lah awak. Anak pun tengok. Anak-anak jadi pengadil. Tengok semua anak. Abah kalah weh. Ya je beras kita beli. Gitu kan. Kalah dia weh. Gitu kan. Orang lelaki dia bukan kalah. Tapi dia mengalah. Itu kau nak faham. Kan? Orang lelaki kena redha. Orang lelaki kalau mengaku salah, dia mengaku. Ya, ini memang salah abang. Abang minta maaf. Okey. Itu lelaki. Dah cukup. Jangan panjang-panjangkan. Ini salah abang. Okey, walaupun bukan salah kita. Itu lelaki. Orang perempuannya dah. Ya, ini memang salah saya. Tapi awak tahu kan sebab apa saya buat benda ni? Tetap salahkan lelaki. Nampak? Perempuan lelaki. Saya dah kaji dah benda tu kan. Macam mana pun tak ada. Tetap nak bagi alasan kan. Tapi bukan perempuan sini lah. Ya, sini okey. Sini semua mengaku. Ya, semua. Perempuan nak masuk syurga bukan susah warna lah. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Jaga empat-empat ni Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan nanti kamu. Yang rupa yang susah apa? Tu jaga yang ketiga tu. Maruah diri, maruah suami. Maruah diri, tahulah musim panih, kojap panih, kojap hujan, kojap panih, panih tarik, bantai berkomban sidai kain. Serap. Lalu imam naik motor tahu, bang imam, zup kalau longkang boleh. Kan bukan imam sini tapi ada imam. Ya. Maruah tak? Aku tadi ternampak bini si siapa tu jatuh maruah suami pula. Yang keempat, taat perintah suami. Jangan melawan-melawan. Orang perempuan mulai hari ini setuju je dengan kehendak suami. Faham? Faham tak? Setuju dengan kehendak suami. Boleh? Saya bagi hadis tadi tu. Faham tak? Setuju tak? La ilaha illallah. Tak dapat dah dengan dah bondo. Okey, tak apa. Taat pada suami untuk bondo yang baik saja. Boleh? Tu boleh. Kahwin baik tak? Lepas ni dia hantar surat mesej dekat. Dia mesej dekat imam. Dia panggil dah berceramah ni. Mengasut dia. Ingat senang kau nak kahwin lebih. Seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak? Bang. Ya tak. Taat je lah pada suami. Ya. Jangan melawan-melawan. Perempuan tu ya. Perempuan senang masuk syurga. Tu ya. Kalau betul perempuan tu. Ni saya ajar ni cara ni. Kalau contoh suami nak kahwin lah contoh kan. Jangan tahu bongi. Abang ingat abang nak kahwin lah. Nak kahwin lagi. Jangan bang jangan marah. Hantar saya balik mamak saya. Oh kamai lagi. Jangan. Berdosa. Pergi ke dapur. Ambil pisau. Ambil batu asah depannya. Agak-agak bila bang? Cakap agak-agak lah. Agak-agak bila tu. Dia gurau tadi tu. Tak jadilah. Psikologi lah sikit. Tahu bangi ya kan. Dia nak test market dulu tu dia tanya apa pandangan awak. Kan? Jadi makna kata berlaku adil dalam melayani anak-anak supaya terhindar perasaan dengki, iri hati dan dendam. Jangan anak-anak. Anak-anak ramai pula. Lobihkan anak ni tapi tak ni anak ni. Jangan macam tu. Kan?
Takut akan timbul perasaan dendam, perasaan dengki, iri hati. Berikan teladan pada anak, bukannya celaan dan kekerasan. Kau ni bodoh, melantun, bangang, kau nak jadi dengan kau. Tak ada dalam keturunan kita yang bangap macam kau ni. Jangan cakap macam ni. Berapa keputusan dia doa? Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku, Ya Allah. Jadi kita dah ready dah. Hari ni anak aku balik, bawa apa juga keputusan, aku akan terima. So macam mana Rizal tadi? 9E tu. Alhamdulillah. Mak saya bilang, Alhamdulillah, dah baik macam mana takat tu, ya otak kau jangan. Kau tahu pun nak 9E kau belajar, aku tak belajar. Tak ada siapa ambil sabar tu dah kalau 9E. Macam tak ambil besok. Kan? Kan tak tahulah mak. Rasa jawab okey dah gitu. Tak apalah. Usahalah lagi. Rupa-rupanya dia tadi kat sekolah ada konon golak kat kawan dia. Lepas tu bila tengok mak dia alhamdulillah dia rasa bersalah dengan mak dia. Diam-diam dia ambil periksa balik semula. Dan kemudian dengan result yang ada dia masuk college, masuk universiti. Maka betul tak 9E tadi keputusan terbaik? Betul. Berapa ramai orang yang dapat result straight A tapi melingkup bila masuk universiti. Keluar menyusahkan orang. Berapa ramai? Sebab keputusan kecemerlangan akademik belum tentu menjanjikan kebahagiaan kat dunia pun belum tentu lagi. Berapa ramai yang kita kena kat luar membongak kau jual. Semua orang ditipu. Duit surau ditipu. Ramai. Ya tuan, macam-macam kan. Begitu juga kepada isteri, berterima kasihlah atas kebaikan suami. Tolong dengar poin ni. Berterima kasih atas kebaikan suami dengan senyuman manis atau kata-kata cinta, atau maafkanlah kesalahan dan kekurangan seorang suami. Jangan dipubasahkan. Suami balik lambat, abang lambat balik hari ni. Rindu rasanya. Suami pun cakap, dengar yang cakap rindu tu, hilang ponik abang. Cerita. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada isteri yang tidak tahu bersyukur kepada suaminya dan ia tidak merasa cukup darinya. Allah tak akan tengok isteri itu. Nabi SAW juga bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kerana aku melihat majoriti penduduk neraka adalah kalian. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka baginda menjawab, kerana kalian banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Jadi mana kata, kena cakap yang elok-elok pada suami. Ya, cakap yang elok. Suami itu nampak macam senyap, macam tak kisah, tapi disimpan dalam hati. Kadang isteri tanya, abang pergi mana tadi bang? Pergi makan ya. Ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Tajam menikah mayat tu. Tahulah kereta tu nama bini dia. Ya, janganlah sebut macam tu. Ya. Pergaulilah dengan baik. Cakap yang baik-baik. Suami pun cakap baik-baik pada isteri. Jangan cakap. Pertama jaga apa? Jaga mata. Pakai yang elok-elok kat rumah. Isteri pun pakai yang terbaik. Kalau boleh buat jadual. Hari Isnin pakai baju ikut bentuk badan. Walaupun berapa pun dah bentuk. Kau melebar tapi melebar lah, tapi ikut bentuk badan. Ngam-ngam. Hari Selasa pakai bikini. Kat rumah bawah tu ada kain batik, ikat topi. Macam tu lah. Hari Rabu ke jaring. Tahu nampak ke dalam. Untuk suami. Contoh. Jadi hari ni hari apa? Rabu kan? Haji dah bincang semua ni. Hari ni hari apa weh? Rabu. Rabu. Yang ni tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Kita tahu jaring. Nampak tak? Bololah balik Ya contoh. Macam tu lah. Orang lelaki pun sama. Jangan perempuan ni. Orang lelaki pun sama. Apa pakaian rasmi orang lelaki ke mak? Kain pelekat tanpa protection. Senang berangin kau yang kau fikir. Letak kaki kat sofa tu macam ni cinta ya. Lepas tu tolong.
Kipeh laju, berkibar kawan. Anak tengah lancar sampai 5 kali 5, apa tu? Trauma pula tu, seminggu tu bayang kan. Pakai lalu. Nampak apa tuan-tuan tanya lah orang lain, tapi saya jawab tu. Kan? Elok-elok. Cakap yang baik-baik. Jaga mata. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Kat rumah. Faham? Suami wangi, laki wangi. Dah kahwin tengok. Bersepah kontut. La ilaha illallah. Siap panggil kau. Capek. Apa hal bang? Kau bau tak? Tak bau. Sekarang kau bau. Maaf dia bagi kau ajar betul malam. Bini pun sambil lalu bawa dulang kan. Bawa maaf. Sorry. La ilaha illallah. Wangi-wangi. Nampak suami balik. Tahu capai. By God spray. Fumakila. Shiltok kan. Apa pelik pun nak bau badan kan musim denggi apa kemarin. Mana wangi-wangi. Contohnya pakai wangian apa tu? Samsung Debat perfume. Macam tu. SD perfume. Sedap bau Dia ada satu tagline kau tak sebut nantilah. Kan? Kemudian apa lagi? Pergaulilah keluarga tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga paut. Jaga paut macam mana? Suami siapkan barang-barang untuk dimasak. Yang isteri masak sadap-sadap. Itulah. Jaga paut, jaga untuk rezeki makan. Dan juga yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Kadang suami cakap ke sini, kalau aku tak kahwin dengan kau, tak tahulah jadi apa kau dengan keluarga kau. Jangan cakap macam tu. Sombong mana gitu. Isteri pun, kalau tak sebab keluarga saya tolong awak tak ke mana lah. Macam tu ayat kan. Ayat KL kan. Itulah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jadi jaga empat tu. Bersikaplah qanaah, redha dengan apa diberikan suami. Didiklah anggota hidup sederhana sehingga tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Firman Allah SWT, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Kan? Jadi kita macam mana pun jaga. Dan sebagai penutup nak beritahu dalam kita nak jadi umat terbilang, kunci keluarga bahagia ada 5 kesimpulannya. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Kunci rumah maksudnya sistemkan keluarga kita dengan sistem Islam, sistem syariat Islam, ikut peraturan undang-undang Islam. Contoh paling simple, bila anak-anak dah besar sikit, dia bertunang. Siapa kata dia boleh naik motor dengan tunang dia? Tolong jaga. Tolong jaga. Ya. Siapa kata dia boleh dah ada lesen, boleh berdating? Siapa jaga? Jaga. Itu pertama. Kemudian mungkin yang basic-basic lah. Yang basic-basic. Maknanya peraturan tu, undang-undang, kau jagalah. Jaga solat. Keluarga jaga solat. Bila nak pergi keluar, nanti tak ada duit belanja, telefon tau, kan? Nanti jangan lupa solat, jaga solat. Pergi universiti, pergi mana, keluar, pergi pokan, kojo, jaga solat. As-salatu imaduddin, kan? Tiang agama. Kau tak jaga tiang agama, tiang lain lagi tak boleh nak jaga. Pasal itu pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah tangga kita kan sistem Islam. Kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kalau berniaga, cari berniaga cara halal. Cari rezeki yang halal, bersih lagi lurus. Halal tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus tidak menyebabkan kita melanggar syariat Islam. Itu yang kedua, kunci pejabat. Kunci kereta, hala tuju, arah nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Keempat, kunci syurga. Kunci syurga, nak masuk syurga satu je tiket dia, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak. Itu saja.
Tapi bab ibadah ni macam mana pula? Bab ibadah ini kena didik semua orang, kena mengejar kesempurnaan ibadah. Nak kejar kesempurnaan ibadah ada 4, mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikut orang. Kedua, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mestilah ikhlas dan mestilah dimulakan dengan niat. Ada 4. Huraiannya tak sampai nak explain malam ni. Confirm kena panggil lagi. Macam itulah keadaan yang saya bagiin. Ya. Kemudian seterusnya kunci. Yang terakhir sekali kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua di keluarga ada kunci masing-masing. Mainkan peranan masing-masing. Jangan cakap aku suami, dia kena dengan cakap aku. Tak, suami kena mainkan peranan. Aku isteri, aku mainkan peranan sebagai isteri. Sebagai anak, tahunkan hubungan keluarga itu. Baik kan? Kalau ada kata ada masalah dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan cara itulah barulah kita dapat mencapai kecemerlangan. Keluarga cemerlang, umat terbilang, kan? Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Tepat jam 9, saya faham kalau karakter dia perubahan, tempat duduk dan sebagainya berpusing dan begitu, tanda-tanda suruh berhenti. InsyaAllah saya sangat faham dan saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang pada malam ini. Dan satu benda saya nak pesan last, nak capai keluarga bahagia ni juga, semua orang saya pesan, tolong terapkan, jangan ambil ringan soal adab. Biar anak kita bangang tak pandai belajar tapi jago adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tolong didik anak-anak kita dengan adab, insya-Allah. Bawa ke mana pun dia boleh berjaya, insya-Allah. Jaga adab, ya. Itu saja daripada saya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.